kasih pada Dr. Azmi Hassan kerana sejauh doktor datang meningkatkan kami punya kesedaran mengenai isu-isu biasa. Ya, saya pun gembira bila Garasi TV jemput saya. Ada ruang untuk saya menyampaikan. Di mana kalau saya muncul di media perdana, dia ada kekangan dia sikit. Tapi ini saya boleh berterus terang. Jadi saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Garasi TV. Terima kasih. Sebenarnya kita lebih meraihkan doktor datang sini sebab saya suka dengan saudara, terutama bila stream dan kita bawa orang yang macam Dr. Azmi. Satu adalah ratingnya, kita tak pernah jangka bahawa kita boleh capai 500 ke atas di Facebook. Isu-isu yang bersangkut dengan orang panggil sebagai percambahan media ni percambahan minda ni agak kurang. Tapi terima kasih kerana sokongan nama. Kita dah ada 200 nombor tak sekarang? Belum Okey, kalau itu tak apa, saya start je dulu dengan soalan yang mudah sambil dia orang nak share, doktor. Petang tadi, tak tahulah datang daripada mana, orang bertanya kepada saya mengenai bagaimana kita perlu berfikir tentang pola kejadian di Myanmar. Ini saya start ni dulu, walaupun kita sepatutnya bincang tentang China. Tapi saya concern because semua orang berada dalam keadaan apa patut kita buat dan bagaimana cara kita berfikir. Mereka pernah melakukan kezaliman lah kita sebut kepada orang Rohingya. Di waktu yang sama sekarang kita berdepan dengan satu orang yang pada 2012 hingga 2017 kita bangkit dan bertalu-talu menentang mereka sebagai kerajaan yang zalim, tapi hari ini mereka pula ditindas. Jadi doktor mungkin boleh nasihat macam mana kita nak letak position kita dalam isu Myanmar. Ya, dalam hal Myanmar ini dikatakan bahawa yang terseksa sekarang adalah rakyat Myanmar. Kalau dulunya yang terseksanya dikatakan Rohingya, dan itu juga kita sebagai negara ASEAN mengiktiraf Rohingya itu sebagai rakyat Myanmar. Tapi masalahnya kerajaan mereka sendiri tak mahu iktiraf itu adalah rakyat mereka. Jadi apa yang berlaku sekarang adalah ASEAN perlu memberhentikan apa yang sedang berlaku sekarang. Tapi ASEAN sebagai negara ASEAN tak mampu. Jadi kita memerlukan negara yang lebih besar. Masalahnya jangan kita biarkan negara-negara lain, kuasa besar lain untuk dikatakan menyelesaikan isu ini dengan cara mereka. Jangan biarkan Amerika Syarikat menyelesaikannya. Jangan biarkan Eropah menyelesaikannya kerana itu adalah penceritaan mereka. Dan kehendak mereka adalah berbeza dengan kehendak kita. Jadi ASEAN kena selesaikan. Kalau dikatakan ASEAN tak boleh campur tangan, 4 tahun lepas, 5 tahun lepas kita dah lakukan. Perdana Menteri Malaysia mengkritik secara terus dengan masalah Rohingya ni. Jadi bila Haji bertanya kepada saya, adakah kita nak menyelamatkan orang yang dulunya dikatakan menyeksa masyarakat Rohingya, dalam keadaan sekarang adalah seperti kata orang putih, kena pilih antara dua syaitan. Mana syaitan yang lebih kejam, mana syaitan yang boleh kita jinakkan. Dalam hal ini adalah rakyat Myanmar diseksa. Demokrasi mereka runtuh. Jadi kita sebagai tanggungjawab ahli negara ASEAN perlu menyelamatkan. Tapi masalahnya Haji, dalam ASEAN itu sendiri hanya 2-3 negara saja yang banyak menyuarakan hal ini. Kuala Lumpur, Jakarta dan juga Singapura. Itu sahaja 3 negara ini. Yang 5 lagi, 6 lagi sunyi sepi, tidak mahu berkata apa-apa kerana pada pendapat mereka ini adalah hal dalaman Myanmar. Tapi masalahnya inilah demokrasi. Demokrasi kepada rakyat Myanmar. Tapi seperti saya kata tadi, ASEAN sendiri saja dengan 3 negara ini, Malaysia, Singapura, Jakarta, tak boleh menyelesaikannya. Kita kena ambil satu pengaruh kuasa besar. Dan pada ketika ini, China adalah dikatakan negara terbaik untuk memberi pengaruh kepada Myanmar. Memang betul, minggu lepas kita berbincang, jangan percaya sangat dengan Beijing ini. Tapi dalam hal ini kita perlu mempergunakan Beijing. Kerana hanya Beijing lah yang boleh memberi tekanan kepada junta tentera. Majlis Keselamatan PBB dah 3 kali mesyuarat. Tak ada resolusi, tak boleh keluar resolusi. Sama ada untuk mengkritik atau apa, menyelar ke, memberi komen ke, tak boleh. Kenapa? Setiap kali draft keluar, China, Rusia bantah. Itu masalahnya. Sebab draft disediakan oleh negara Eropah dan Amerika. Tapi dalam hal ini saya melihat dan saya menjagakan 3 negara ASEAN ini cuba mempergunakan pengaruh Beijing untuk kepentingan ASEAN. Jadi itu yang dikatakan bahawa memang kita nak menyelamatkan dulu orangnya menyeksa Rohingya.
tapi kita sekarang nak menyelamatkan rakyat Myanmar secara keseluruhannya. Ya, itu pandangan Prof. Doktor, saya nak tanya satu lagi, sikit lagi mengenai Myanmar ni. Saya peribadi tak percaya junta tentera akan mengambil masa setahun untuk proses demokrasi. Saya sendiri tak percaya. Dan adalah juga satu yang Myanmar akan kata bahawa Thailand adalah presiden kes. Presiden tentera pernah dia kata Thailand, kenapa ASEAN menerima? Thailand pernah ada rampasan kuasa, lepas tu buat pilihan raya yang pro tentera. Berarti macam mana kita nak letakkan position, katalah menteri luar kita lah, dia nak mendengar pandangan rakyat dan dia minta pandangan daripada Prof. Apa doktor akan nasihatkan dengan mengatakan dulu masa Thailand pernah berlaku ni presiden kes, itu Thailand diam. Lepas tu dia akan kata dia akan follow juga Thailand, nanti bagi dia masa. Jadi macam mana kita nak mengatur? Ya, sebab tu juga Thailand sekarang sunyi sepi. Sebab dia tahu kalau dia bising, dia pun akan tersepit. Dia akan dituduh. Tapi Thailand, rampasan kuasanya dah lama berlalu, dah lepas. Dan besar kemungkinan tidak akan berlaku rampasan kuasa. Dah lama dah. Saya rasa dah 10 tahun lebih dah tak ada rampasan kuasa. Dalam hal Myanmar ni, pertama adalah demokrasi itu dah mati. Dan keduanya, rakyatnya dikatakan ditembak dan dibunuh, dan ada yang menggunakan jet pejuang untuk dikatakan mengebom kawasan-kawasan itu. Jadi itu yang dikatakan bahawa menjadi tanggungjawab negara ASEAN. Kalau macam ni Haji, kalau nak eratkan pengurusi dia, tak boleh sangat. Ya, faham. Sebab pengurusi pun sunyi sepi. Sebab itu 3 negara ini dikatakan bergerak di luar lingkaran ASEAN. Minggu lepas, 4 menteri luar negara ASEAN bertemu dengan menteri luar China secara berasingan. Tapi kalau kita lihat daripada kenyataan kementerian luar negara masing-masing, mereka mengatakan bahawa untuk berbincang dengan China tentang hal pandemik, hal bantuan ekonomi, dia tak sebut pun Myanmar. Tapi bagi saya, Myanmar adalah agenda utama. Kenapa dijumpakan menteri luar itu berasingan? Menteri luar Malaysia, Singapura, Indonesia dan Filipina secara berasingan, kerana ini bukan kerangka ASEAN. Yep. Jadi China cuba menggunakan pengaruh mereka. Dan bagi saya, ASEAN juga cuba mempergunakan pengaruh China itu sendiri. Dan ketika pertemuan inilah timbul satu polemik antara menteri luar. Ya. Dan polemik itu adalah antara apa yang dikatakan sebagai Datuk Isyamuddin sebagai menteri luar mengatakan bahawa China itu sebagai abang tua. Big brother. Big brother itu yang menjadikan isu polemik sekarang ini. Yep. Tapi itulah, bagi saya isu utama yang dibincangkan antara menteri luar ASEAN itu dengan menteri luar China adalah hal Myanmar. Dan sekarang terdapat ura-ura untuk mengadakan sidang kemuncak ASEAN. Berbincang khas pasal Myanmar ini. Tapi pengurusinya Brunei masih belum berkata apa-apa lagi. Jadi tekanan sekarang sedang dibuat. Okey. Saya suka nak tanya dengan doktor. Bukankah saya pribadilah, saya ada rasa syak wasangka bahawa junta tentera tidak akan melakukannya tanpa mendapat restu daripada Beijing. Sebab saya tahu kata-kata ekonomi, kalaulah Barat dan Amerika dan sekutu Barat boykot, Myanmar masih boleh hidup dengan bantuan China. Jadi saya rasa seolah-olah sebelum Min Aye Hing menjadi general, saya rasa tentera telah bercakap dengan Beijing dan mungkin telah mendapat restu. Dia sama juga, Haji, ada persepsi mengatakan bahawa Kim Jong-un daripada Korea Utara tak akan bertindak, tidak akan melancarkan peluru pandu tanpa restu Beijing. Tapi Beijing dah kata dah, walaupun kalau Beijing putuskan hubungan, memang matilah orang Korea Utara, tapi Beijing mengatakan tidak 100% dia boleh mengawal tingkah laku Kim Jong-un. Sama juga, Haji, dengan Myanmar. Walaupun hubungan Myanmar dengan China itu hubungan dagang adalah dikatakan antara mati dengan hidup, tetapi bagi saya Beijing juga mempunyai pengaruh yang terhad dengan apa yang dilakukan oleh junta tentera Myanmar itu. Jadi bukan apa, sukar untuk mendapatkan bukti bahawa Beijing telah memberikan lampu hijau kepada Myanmar. Tapi sebenarnya dari segi geopolitik, Haji, tindakan kerajaan Myanmar ini meletakkan China dalam keadaan serba salah. Sebab dalam setiap kali mesyuarat Majlis Keselamatan pasal hal Myanmar, China terpaksa guna veto.
Dan sebab ada Rusia bersama-sama. Kalau tidak, China berseorangan. Yep. Jadi bagi saya, mengapa ianya dilakukan? Kerana dia akan menyusahkan China juga di Majlis Keselamatan. Sebab itu saya katakan masih belum ada bukti lagi bahawa setiap tingkah laku junta tentera itu mendapat lampu hijau daripada Beijing itu sendiri. Kalaulah kurangnya tekanan, berarti kalaulah ASEAN mengambil langkah seperti sekarang dan kemudiannya China juga bermain tarik tali. Berarti walaupun 4 menteri dijumpa dan China bermain tarik tali. Saya ada motif mengatakan tentera ingin berkuasa tanpa mengembalikan pilihan raya. Dan motif mengatakan 10 juta pengundi hantu adalah punca kemenangan LAD adalah satu penipuan. Charge kerana memiliki walkie-talkie. Charge kepada seorang Chancellor. Di-charge hanya kerana memiliki 7 set walkie-talkie secara haram. Sebenarnya apa yang sedang berlaku di Filipina? Apa yang junta tentera mahu? Di Myanmar maksud Haji? Ya, di Myanmar. Ya. Sebab bagi saya, dia janji setahun akan adakan pilihan raya. Tapi dalam masa setahun tu, jikalau Aung San Suu Kyi tidak didapati bersalah, maksudnya beliau boleh bertanding. Tapi bagi saya, jikalau Aung San Suu Kyi itu didapati bersalah, maka pengaruh parti beliau NLD akan runtuh. Jadi mungkin selepas itu barulah tentera akan dikatakan mengadakan pilihan raya. Kerana parti proksi tentera, saya tak ingat apa, LSP, parti proksi dia dalam pilihan raya lepas memang telah dihentam habis-habisan oleh NLD. Tapi bagi saya, sama ada Aung San Suu Kyi itu bertanding ataupun tidak, rakyat Myanmar tetap akan memilih NLD. Sama ada Suu Kyi itu ada ke tidak. Kerana mereka tidak mahu tentera memerintah lagi. Saya rasa berpuluh tahun, beberapa dekad diperintah tentera. Sebab itu rakyat mereka dikatakan berdemonstrasi pada ketika ini. Kerana walaupun berhadapan dengan tembakan daripada pihak tentera, mereka tetap berdemonstrasi. Kerana mereka tak mahu kembali kepada junta tentera itu. Sebab itu dalam negara ASEAN itu, kalaulah Myanmar itu diperintah oleh junta tentera secara autokrat, maka ia akan mencalakan organisasi itu sendiri. Sebab itu kita perlu berusaha untuk menyelamatkan Myanmar itu supaya ianya kembali kepada demokrasi. Tak kiralah Aung San Suu Kyi ke siapa ke, tapi bagi saya lebih baik kerajaan itu adalah dipilih oleh rakyat Myanmar sendiri. Doktor dah lihat lama dah hal diplomasi ASEAN ni. Kita pernah lihat Thailand yang paling ketara lah. Kita pernah lihat juga Indonesia berlaku pada 1968, kemudian kitaran tu hampir datang juga kepada kita. Sebenarnya kalau kita ikut keadaan semasa ni, apa yang menjadikan masyarakat ASEAN di negara-negara, saya sebut ASEAN lah dalam konteks ni, selain kalau kita nak sebut tentang Arab Spring tu agak jauh, tapi saya ambil dalam konteks ASEAN. Apa reformasi politik yang sedang dicari oleh rakyat? Kalau kita ambil ukur, Thailand pernah melakukannya, Indonesia berada dalam keadaan 1998 sampailah dapatnya Presiden Bambang barulah stabil. Apa sebenarnya dalam kerangka? Dan kita juga sedang mengalami getaran. Sebenarnya saya akan pergi, bila capai 500 saya akan pergi isu politik tempatan. Kita tak pernah stream dengan orang politik tempatan, tapi saya confident untuk stream dengan doktor sebab tak ada bias dan tak ada prasangka. Tapi jawab dulu sebelum kita pergi ke politik tempatan. Apa sebenarnya yang dikenaki oleh rakyat negara-negara ASEAN? Dalam 10 negara ASEAN tu, dia banyak tahap-tahap demokrasinya. Dikatakan bahawa Singapura, Thailand dan juga Malaysia dan juga Indonesia, demokrasi itu adalah demokrasi yang baik. Dan beberapa negara lain seperti Kemboja, Laos dan kemungkinan Vietnam itu demokrasinya tidak mencapai tahap demokrasi yang kita mahukan. Jadi apa yang penting adalah acuan demokrasi itu sendiri. Jikalau dikatakan bagi kita, kalau kita melihat Singapura, kita tak mengatakan di Singapura itu demokrasi yang tulen. Kerana pemerintah mereka begitu ketat sekali. Indonesia dikatakan begitu bebas sekali. Tapi adakah demokrasi Singapura itu ataupun Indonesia itu boleh dipakai oleh Malaysia? Sama juga demokrasi ala Malaysia itu sama ada boleh pakaikan di Laos ataupun Kemboja. Kerana kebudayaan mereka, tahap pemahaman demokrasi mereka, bila tahap pembangunan adalah berlainan. Jadi bagi saya, di negara ASEAN itu sendiri, seharusnya kebebasan demokrasi diberikan kepada rakyat, tetapi mengikut acuan masing-masing. Itu yang paling penting. Maksudnya, Amerika Syarikat tidak boleh menuduh bahawa demokrasi Malaysia itu tidak sebebas-bebasnya.
Faham. Kerana kita tak boleh dikatakan kebebasan itu tanpa kekangan. Kena ada kekangan. Tapi masalahnya Haji, bila orang luar tengok, dia katakan demokrasi Malaysia begitu teruk sekali. Dia kata media Malaysia dikekang. Tidak sebebas-bebasnya seperti Indonesia umpamanya. Tapi kebudayaan, cara pemikiran rakyat Indonesia adalah berlainan. Komposisi rakyat adalah berlainan antara dua negara. Jadi dia ada tahap-tahap dia sendiri. Jadi kes di Myanmar itu kita mahu memberikan demokrasi kepada rakyatnya. Jadi dalam hal ini bahawa bila pilihan raya itu diadakan, bebas, rakyat mereka bebas memilih siapa yang hendak mereka menjadi pemimpin kan. Jadi tidak ada kekangan. Tapi itu yang dikatakan ASEAN, bahawa salah satu dikatakan piagam ataupun dia punya tunggak itu adalah kebebasan untuk berpolitik lah, demokrasi. Jadi kita masih ada, perjalanan ASEAN itu masih jauh lagi. Kerana tahap demokrasi adalah berbeza di antara satu negeri. Setuju. Saya setuju tu kata. Okey tuan-tuan, dah 500 saya akan belanja satu soalan politik tempatan. Doktor akan minum air dulu sebab soalan saya memang kencang dan akan straight direct to the point. Politik hari ni saya fikirlah, kalau dulu saya fikir kata orang benci mengikut hati. Sekarang ni saya rasa hatred semua ahli politik hampir dibenci oleh semua orang yang meminati politik. Itu saya boleh gambarkan begitu. Kecuali penyokong politik menik kepentingan lah. Tetapi bagi mereka yang temboloknya tidak diisi oleh manfaat politik, yang ada adalah hatred. Saya fikir kata hari ini antara hari kebelakangan ni lah, antara orang kata bulan-bulan dan tahun yang paling buruk apabila kita melihat rakyat yang berminat dengan politik akan menganggap politik Malaysia lah yang paling teruk. Ini saya boleh bayangkan lah. Maksudnya orang boleh duduk semeja tanpa lagi bercakap soal parti kerana masing-masing sudah hilang kepercayaan kepada pemimpin parti mereka sendiri. Doktor boleh ulas tak sejauh mana tanggapan saya betul dan kenapa kalau dia betul dan kenapa kalau dia salah? Sekali lagi saya nak gunakan isu program imunisasi kita lah. Di mana saya melihat bahawa tahap kepercayaan orang ramai terhadap orang politik adalah jatuh begitu merundum sekali. Iaitu terdapat defisit kepercayaan. Rakyat umumnya tak percaya apa yang orang politik cakap. Dan memang betul apa Haji cakap tu memang betul persepsinya. Sehingga kan ada yang mengatakan mereka dah rasa muak dan mengatakan bahawa tak guna adakan pilihan raya. Kalau saya nak mengundi pun semua orang politik pemimpin yang ada dalam kertas pencalonan tu sama aja. Tak ada beza. Faham. Ianya dah sampai ke peringkat bahawa kita merasakan dah putus asa tu. Itu amat berbahaya sekali. Betul. Kalau kita merasa putus asa, kita tak nak terbabit dalam proses demokrasi kita, maka tanggungjawab itu kita tak lakukan. Tapi macam inilah Haji, tahap toksik politik Malaysia itu tidak seburuk apa yang berlaku di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat lagi teruk. Terutama sekali ketika era Presiden Trump. Sehingga kan ada tinjauan pendapat dilakukan baru-baru ni di Amerika, ditanyakan orang penyokong parti Republican, 70% mengatakan mereka tak mahu dicucuk. Bukan kerana tak percaya kepada vaksin itu, tapi tak percaya kepada Presiden Amerika Syarikat itu. Sampai ke situ. Kalau orang Demokrat pula ditanya, 80% mereka nak dicucuk. Dia sampai ke peringkat itu. Toksiknya dikatakan politik Amerika itu. Bagi saya kita belum sampai ke peringkat itu. Belum lagi sampai. Walaupun sekarang ni dikatakan bahawa pendaftaran di My Sejahtera itu agak lembab, tapi saya rasa bukan sebab ideologi politik, bukan. Mungkin ada kekangan teknologi, sistem itu sendiri. Bagi saya dah daftar lama dah. Tiap-tiap hari saya cek. Duk takut tu. tak berubah takut dia tu. Jadi, yalah sebab saya kira fasa kedua. Dan 60 ke atas. Tapi tak ada perubahan. Jadi itu dia katakan bahawa mungkin orang fikir tak guna dia daftar. Sebab tak ada improvement, tak ada benda. Cuma kita tahu fasa kedua April 19 akan bermula. Tapi toksik tu, tahap itu memang dah ada. Jadi apa yang kita harapkan adalah kita mahukan perubahan.
Kita mahukan perubahan. Kalau perubahan ini, kalau kita nak lakukan, kita kena sertai proses demokrasi itu. Ya, betul. Maksudnya dalam pilihan raya kita kena sertai. Tapi masalahnya, kalaulah pilihan raya itu diadakan esok, kita akan jadi macam roundabout lah. Dia takkan berubah. Takkan berubah. Betul. Macam ini juga. Macam ini juga. Sebabnya, sama ada Perikatan Nasional, Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan tidak akan mampu membentuk kerajaan secara bersendirian. Dia macam Israel sekarang ni. Ya. Hari ni Presiden dia kata, Netanyahu, kamu bentuk kerajaan. Kerana parti Likud kamu mendapat kerusi 30, yang paling banyak sekali. Ya. Dia perlukan 61 kerusi. Ya. Jadi dia memerlukan 31 kerusi lagi. Dan dia terpaksa bekerjasama dengan parti ortodoks dan dia tak nak pun bekerjasama. Terpaksa. Ya. Dan sekarang kingmaker-nya adalah Parti Gabungan Arab. Ya. Dia ada 6 kerusi je. Ya. Tapi dia ada kingmaker. Dia penentu. Ya. Jadi masalah toksik itu, kalaulah pilihan raya sekarang diadakan, kita jadi macam Israel lah. Tak berubah. Kerajaan campuran bergaduh. Pisah lagi. Bergaduh berpisah. Rakyat akan terheret berulang-ulang seperti mana orang Yahudi yang terpaksa seperti mana 8 juta pengundi Yahudi yang terpaksa 3 kali buang undi dalam tempoh 12 bulan, tuan-tuan. Itu saya beritahu, kata kalau orang kata sekarang ni selalu kau kutuk orang bandar tu, harga macam Yahudi. Sekarang kita dah pun sampai politik macam Yahudi, tuan-tuan. 3 kali pilihan raya dalam tempoh setahun. Tak mungkin kita bayangkan berlaku di sebuah negara yang kononnya orang Yahudi bersatu untuk menentang orang Islam, tapi mereka berada dalam pecah composition sangat teruk. Saya nak tanya dengan Prof lagi satu. 5 tahun sudah ketika anak saya seorang tu berusia 18 tahun. Dia masih lagi mau berbuat politik dengan saya. Bertanya dan itu dan ini. Undi 18. Berarti dalam rumah saya tu akan ada, kalau dilaksanakan undi 18, 2 anak saya akan layak mengundi. Tapi seorang pun tak pernah datang berbual dengan saya tentang undi 18. Minat pada politik sangat teruk. Saya fikir banyak kan kalau anak saya bertemu dengan kawan-kawan dia, mereka lebih berfikir mencari wang sampingan. Kerana semua anak-anak kawan saya mengalami tekanan kerana ibu bapa mereka kehilangan wang sampingan. Jadi kita tak terkejut, doktor. Anak-anak muda sekarang ni sama ada dia buat part time, dia stream di Facebook. Kami peniaga bandar pun sedar, beratus-ratus anak-anak muda sekarang ni yang mengambil margin untung RM10-15 atas selai baju mula berniaga. Kerana itu penting untuk mereka. Kalau mereka dapat jual satu bulan 200-300, meringankan beban daripada meminta wang pada keluarga. Apa anak muda tengok sebenarnya, saya tak tahu. Saya dah terasa saya terputus dengan anak muda. Tapi apa yang anak muda tengok sampai dia pun tak mau pedulikan lah orang politik. Kita ni masih lagi masuk mengutuk ataupun menyokong. Tapi anak muda langsung macam tak mau pedulikan. Apa sebenarnya berlaku pada anak-anak kita? Ya, bagi saya dalam kita mencari nafkah itu memang betul. Tapi bila kita ketepikan hal-hal politik, maksudnya kita tak mau mengambil bahagian dalam hal demokrasi ini. Kerajaan yang kita pilih itu memerlukan satu kerajaan yang bijak. Dan dalam kita memilih kerajaan yang bijak itu, kenapa kita memerlukan kerajaan yang bijak adalah dasar-dasar yang akan dikeluarkan. Bergantung kepada kerajaan yang ditubuhkan. Betul. Jikalau kita tak nak mempedulikan kerana kita nak berniaga umpamanya, nak menyuburkan ekonomi kita sendiri, tapi kalau dasar kerajaan tidak membantu ke arah itu, betul, tak jadi juga. Kita tengok Indonesia sekarang. Bila Haji sebut daripada Bambang Yudhoyono tu, Yudhoyono bermula hingga sekarang, Pak Jokowi, setiap dasar yang dikeluarkan itu, bila saya kaji tengok, malu kita. Faham. Sebab dasar itu adalah untuk melonjakkan ekonomi rakyat dia. Kita sekarang begitu kering dengan dasar-dasar yang kreatif, dasar-dasar yang berani. Tak ada langsung pun. Daripada setiap kementerian tak ada langsung. Kenapa itu tak berlaku? Kemungkinan pemimpin itu tidak layak berada di situ. Itu paling tepat dia jawapannya. Kenapa tidak layak? Kerana kita memilih salah orang lah. Ataupun betul ya. Ataupun mereka berada di situ bukan kerana kepakaran mereka, kepintaran mereka, tapi kerana keadaan terpaksa. Diletakkan kerana mereka komprimasi di situ. Politik panggil. Ada isu politik. Jadi sebab itu saya katakan bahawa dalam kita nak mencari rezeki, kita nak tolak ke tepi politik, akhirnya dia akan makan diri kita sendiri. Sebab bagi saya, ada orang mengatakan semalam, Azmi, jangan terkejut, 1 dekad lagi anak-anak kita akan pergi ke Indonesia jadi orang gaji di sana. Kerana ekonomi Indonesia adalah berkembang dengan begitu hebat sekali. Bukan kerana kebetulan,
tapi kerana dasar-dasar kerajaan. Ya, betul. Jadi sebab itu kita kena mengambil bahagian. Kita pilih orang yang kita rasakan boleh membuahkan dasar yang bagus. Okey. Saya nak tanya Prof lah. Ni saya pun hilang akal ni. Katalah saya ada masa setengah jam makan dengan anak saya. Apa perkara pertama yang perlu saya cakap? Saya minta nasihat doktor. Apa perlu, sebab saya beliau tahu kata dua anak saya ni terus hilang daripada radar politik. Apa ni, saya rasa ramai sini yang jadi mak ayah ni, kita melepaskan anak kita saja sekarang tanpa sebab kita selalu menganggap kata anak kita akan tumbuh sendiri, tapi ini adalah masa yang kritikal. Kadang-kadang kita kena mempengaruhi anak kita. Apa yang perlu saya cakap dalam 30 minit kepada anak saya? Ya, Haji pun ada dua anak dewasa. Saya pun ada dua anak perempuan yang dewasa. Ya. Yang seolah-olah tidak peduli sangat tentang hal politik itu. Betul. Memang payahlah sebab mereka dah dewasa. Jadi sepatutnya mereka mencabar pemikiran mereka dalam hal politik. Kena ambil tahu dalam hal politik. Tapi kalau kita tengok dalam Facebook ke dalam media sosial, anak-anak muda ni begitu aktif sekali dalam dikatakan mengkritik hal-hal politik. Tapi masalahnya adalah pengkritikan itu adalah di atas permukaan saja. Surface, tidak begitu mendalam. Apa yang kita lihat di luar itu tidak semestinya apa yang berlaku di sebalik. Jadi itu yang pentingnya. Pendedahan kepada anak-anak muda kita tentang bukan saja hal politik masalahnya. Dia kena tahu ambil semua perkara. Hal ekonomi kena ambil tahu, hal kebudayaan kena ambil tahu, yang saya sebut tentang PESTEL, PESTL tu, kena ambil tahu semua. Bila tahu semua perkara itu, barulah kita buat keputusan yang betul. Kalau kita ambil tahu hal politik je, tak guna juga. Betul. Katalah satu nasihat paling cepat untuk saya bagi pada anak saya. Doktor rasa apa? Satu nasihat paling cepat. Apakah anak saya perlu mulai sekarang meninjau semua perkembangan ahli politik dan memilih parti yang betul? Ataupun anak saya perlu menggerakkan dulu kuasa orang muda untuk menegur semua ahli politik? Apa yang perlu? Saya tak fikir pertama saya akan kata pada anak saya parti. Saya akan kata macam mana nak alignmentkan anak saya adalah pertama, make sure kau mainkan peranan supaya negara yang lebih baik pada esok. Ya, mungkin anak muda kita dah benci politik, kita tak boleh sogok dengan politik. Faham. Kita kena sogok benda-benda lain. Bagi saya selalunya dalam penulisan saya selalu gunakan dua kambing hitam, negara kambing hitam, iaitu Singapura dan Amerika Syarikat. Kenapa saya gunakan dua negara ini adalah dia cepat dapat menangkap hati dia. Ataupun kalau saya cerita katakan pasal Laut Cina Selatan, saya tunjuk pasal Indonesia. Cara mereka bergerak berbeza dengan kita. Jadi dalam hal ini dia dapat dikatakan menambahkan pencambahan pemikiran mereka. Mereka boleh berfikir dengan kritikal. Sebab itu penting dikatakan kita nasihatkan jangan nak paksa mereka kena tahu hal-hal politik ni. Mereka dah benci politik. Kita pusing perkara lain dalam PESTEL tu, kita buang P, kita ambil ESTEL saja. Ekonomi, sosial, teknologi, environment. Maksudnya kena tahu semua lah. Dan legal. Dan legal kena tahu semua. Jadi dalam hal ini, kalau timbul isu politik, mereka boleh berfikir dengan waras. Bagi saya contoh, kita ada masa ke? Ada banyak, kita ada banyak masa. Tak, nak break ke? Bagi contoh ya. Pernah tu ketika 4 tahun lepas di Parlimen ada soalan kepada Timbalan Menteri sama ada Waze dan Google Maps itu nak dikekangkan penggunaannya kerana ada ancaman teknologi keselamatan. Tapi sebenarnya 8 tahun sebelum itu soalan yang sama dikeluarkan. Dan Menteri Pertahanan pada ketika itu mengatakan bahawa Google Earth tidak akan dikekang. Bukan Menteri Pertahanan yang buat keputusan. Yang buat keputusan bagi nasihat adalah penjawat awam. Dan saya dapat tahu penjawat awam yang bagi nasihat itu adalah bekas pelajar UTM yang memang dikatakan belajar remote sensing. Jadi masalahnya, isunya adalah ini adalah isu politik, isu masa depan, tetapi oleh kerana nasihat yang diberikan itu bersandarkan pada fakta yang betul, maka apa yang kita rasa nikmat hari ini pakai Waze, Google Map tak ada kekangan adalah berlaku 15 tahun lepas. Kerana apa? Nasihat yang betul diberikan. Dan nasihat yang betul diberikan adalah daripada pengetahuan yang kritikal. Dia orang politik ni Haji, dia berfikir short term aja. Ya, betul. Yang sekarang lagi teruk. Short term dia adalah bila PRU 15. Menang atau tidak selepas Menang itu. atau tidak. Kalau kalah nak share kuasa dengan siapa? Tak boleh berfikir macam dia orang. Ya, saya fikir itu yang menyebabkan anak muda dan kita semua kecewa sebab kita dah tahu dah trik pemimpin kita.
Semua orang akan buat pilihan raya bukan untuk memastikan kita ada kerajaan 6 tahun, 5 tahun. Mereka akan buat pilihan raya untuk pastikan siapa PM dan siapa TPM lepas tu. Okey tuan-tuan, saya promote tu malam ni kami menjual buku Jolo bagi mereka yang nak membaca kisah di balik $1 billion whale ni ataupun krisis yang saya sebut YMDB lah. Senang tuan-tuan ambil nak baca YMDB daripada kacamata yang ditulis oleh dua wartawan barat iaitu Tom Wright dan Bradley Hope. Saudara boleh log buku ni RM80 dan saudara mendapat sebuah buku yang akan dikombokan bersama buku ni iaitu 100 esei oleh Dinsman, seorang yang kritikal dalam politik agak lama lah. Saya anggap dia orang kiri, saya orang kanan, tapi saya hormatinya seperti bapa sendiri. Dan siapa yang membayar dalam tempoh 24 jam akan mendapat komik percuma. Kita masih jual combo yang sama je, cuma kita tukar buku ni. Jadi kalau saudara nak tahu bagaimana YMDB ditulis dari kacamata dua wartawan antarabangsa yang menyolongkan skandal ni, dan kemudiannya diterjemah dalam bahasa Malaysia supaya mudah untuk saudara baca bagi mereka yang tak mau membaca edisi asal bahasa Inggeris kerana terhad penguasaan bahasa Inggeris, boleh blok je buku ni. Log 80 anda akan dapat sebuah buku karya Dinsman 100 esei yang beliau tulis di akhbar harakah kebanyakannya. Dan bagi mereka yang membayar dalam tempoh 24 jam log ni, anda akan mendapat komik percuma tuan Dr. Mahathir. Komik ni bebas politik tuan-tuan. Tak ada malah nak jual undi pejuang atau undi siapa tuan-tuan. Ini adalah tentang bagaimana anak anda akan tahu fakta sejarah tanpa perlu pangkah mana-mana parti. Kalau tuan bertanding sekalipun tak ada dalam ni akan merit undi ataupun tidak. Saya cakap tu terang tuan-tuan, takut nanti tuan-tuan kata saya memihak. Doktor, saya akan bertanya satu lagi. Ada soalan daripada ni tak? Tentu ramai bertanya tu. Ini kalau ada doktor dia jawab, saya confident sikit. Sebab doktor meluas dia punya pandangan. Okey. Okey, saya akan ambil ni. Okey. Ini maksudnya petikan daripada Osman Awang. Ini Pak Osman ni besok kita akan ada sesi mengenang Pak Osman Awang, Dr. Osman Awang, sastrawan negara yang dilahirkan pada tahun 29 dan kembali ke rahmatullah pada tahun 2001. Besok macam 20 tahun lah mengenang kembalinya Pak Osman Awang. Pak Osman Awang ada satu quotation, dia kata, saudara fikir apakah semua orang masuk parti itu committed pada masyarakat? Kata dia, dan saudara tahu betapa banyak orang masuk politik itu committed pada diri sendiri dan perut sendiri. Osman Awang, ni soalannya, ini penyataannya. Soalan dia adalah orang muda anggap politik tak menguntungkan, asyik berbalik dalam pusingan yang bersama. Bagaimana nak menghapuskan sistemnya? Kalau kita sekarang ni dah terperangkap, macam doktor sendiri cakap, saya pun ada keyakinan. Pilihan raya sekali lagi, 1 Ogos, 2 Ogos, buat pada bila pun dengan kerajaan yang ada dan orang yang berpecah belah, kita tetap akan bentuk kerajaan campuran. Kalaulah orang Melayu ingin menghindarkan DAP, dia bekerjalah dengan golongan yang ada sekarang juga, UMNO, lepas tu dia ada Bersatu dan dia ada PAS. Saya cakap pertama kali ni. Kemudian kalaulah orang ni kalah, dan timbullah pula orang Melayu sebelah sana, dia akan bekerja pula dengan DAP. Orang yang kalah akan buat juga macam-macam. Jadi kita akan macam sekarang ni kita rasakan, saya tak sanggup lalu lingkaran ni seperti mana Indonesia melaluinya selama 8 tahun. Kalau 8 tahun ni macam-macam tuan-tuan, kita akan jatuh papa ke dana kalau politik terkekal 8 tahun. Jadi macam mana doktor nak fikir untuk kita faham lingkaran ni dan sekurang-kurangnya kita bertindak daripada lingkaran yang sempit ni? Ya, Haji, memang payah. Kalau ikutkan senario pada politik hari ini, ego masing-masing adalah terlampau tebal. Masing-masing tak mau mengalah. Masing-masing mengatakan ini adalah hak mereka. Dan mengikut soalan tadi mengatakan macam mana kita nak tukar. Macam roundabout, doktor dah sebut dari roundabout. Macam mana nak tukar pemimpin tu juga. Tak bertukar. Jadi dia masalah dalam parti politik kita adalah sistem hierarki. Mereka menggunakan hierarki. Maknanya kalau nak menjadi calon itu, paling tidak kena ada ketua cawangan ataupun ketua bahagian sebagai jawatan. Dan untuk mencapai ke peringkat itu mengambil masa. Tak boleh masuk tiba-tiba saja. Boleh jadi ketua bahagian, memang itu dikatakan sudah melanggar hierarki. Kerana itu sistem politik parti. Tapi masalahnya sistem politik parti itu hanyalah untuk ahli-ahlinya. Kita ambillah ahli parti yang paling ramai, UMNO umpamanya. 3 juta lebih ahlinya. Memang itu paling ramai sekali. Tetapi pengundi yang tanpa parti itu lagi ramai. Betul. Jadi maksudnya rakyat kena beritahu sekarang bahawa calon mana yang mereka hendak, pemimpin mana yang mereka hendak untuk menerajui kita 10 tahun, 20 tahun akan datang. Kita memerlukan nafas baru, muka baru. Bukan orang muda saja kita memerlukan, tetapi muka baru yang dikatakan tidak ada baggage, tidak ada liability. Tapi selaginya kalau sekaranglah senarionya
dia akan berpusing lah. Benda yang sama juga. Dan kita kena beritahu, menjadi tanggungjawab kita. Sekarang dah ada media sosial, beritahu mana pemimpin macam mana yang kita hendak. Betul. Itu jadi pada Israel. Kerana mereka mengundi pemimpin yang sama, mewakili parti-parti yang sama. Itulah circle Israel menjadi Yahudi berjubah yang 3 kali pilihan raya dalam masa setahun. Ya. Tengok Singapura je lah. Pemimpin mereka telah melalui karier yang dikatakan amat hebat sekali. Tak kira daripada tentera ke, daripada korporat ke, daripada akademik ke, pemimpin mereka dikatakan amat bijak sekali, pintar. Jadi kalaulah dikatakan pemimpin Malaysia itu berinteraksi, bermesyuarat face to face dengan pemimpin Singapura, kepintaran amat diperlukan dalam hal ini. Dalam kita membuat rundingan dalam perkara ini. Sebab itu menjadi tanggungjawab kita untuk memberitahu jenis mana yang kita mahu pemimpin itu. Bukan style lama lagi. Kalau style lama adalah yang dipilih oleh ahli parti tersebut. Tapi kita lebih ramai daripada ahli parti satu-satu parti itu. Betul. Dan perlu diberitahu. Betul. Apa jenis pemimpin yang kita mahu dalam perkara ini. Betul. Saya fikir salah satu yang menyebabkan tiada topik baru untuk diperbualkan oleh anak muda adalah mereka tidak melihat ada pemimpin yang boleh diberikan topik. Itu menjadikan anak muda fikir kata dia meninggal, anak saya mungkin menganggap dia kata ini adalah beban yang ditinggalkan oleh taman ayah mengundi dulu, dan dia akan menjadi pengundi pertama kali, dia pun tak excited untuk masuk dan kemudian mencuci banyak kekotoran dalam rumah politik. Ya Haji, macam inilah 2 tahun lepas rakyat Finland pergi pilihan raya. Dia ada 2 parti besar. Kalau kat Malaysia ni adalah parti besar tu. Asyik bercakaran antara satu sama lain. Dan parti inilah dah dikatakan bersilih ganti memerintah negara mereka. Rakyat Finland rasa fed up. Duk asyik bergaduh, memikirkan agenda parti masing-masing. Macam kita sekarang lalui lah. Akhirnya rakyat mereka membuat keputusan bagaimana kita cari seorang yang paling baru tadi, yang dikatakan tidak terpalit dengan parti style lama. Sebab tu mereka memilih parti Sana Marin yang dikatakan Perdana Menteri paling muda tu. Betul. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Perlu membuat keputusan yang berani. Kalau nak membuat keputusan berani itu, kita kena sertai dalam politik. Betul. Dan sebelum kita sertai itu, kita kena tahulah apa benda yang berlaku di sekitar, bukan saja hal politik tapi hal-hal lain. Supaya kita boleh membuat keputusan yang betul. Sebab tu pilihan raya Singapura tahun lepas, banyak kerusi kepada pembangkang, PAP kalah banyak kerusi kerana pengundi anak muda yang berani membuat keputusan. Yang tua-tua ni tak banyak berubah. Tapi yang muda-muda tu mereka berani membuat keputusan. Tapi dalam berani membuat keputusan itu kena ada pengetahuan. Sebab tu saya katakan bahawa jangan tahu hal politik saja. Kena tahu semua perkara. Barulah keputusan yang dibuat itu dikatakan boleh membantu negara. Kalau tidak, kita akan buat keputusan yang salah. Betul. Ni ada soalan lagi saya rasa yang Rohingya dah dijawab tadi. Soalan ni masuk, saya rasa dah jelas tadi jawab. Orang Putih anggap politik mutu kan dah pun dijawab. Rohingya kita dah jawab. Okey. Ada orang bertanya tentang isu tadi, saya tak anggap isu sangat, tapi rakyat Malaysia sensitif dengan perkataan bahawa apa yang kawan saya pun Ismail Falelah pun naik, dia pun tak pernah ambil berat hal politik, marah dia bila menteri luar kita mengucapkan perkataan Big Brother kepada menteri luar China. Saya menjawab senang je. Saya katakan dulu doktor kata kena bermuka-muka. Malaysia akan memainkan politik muka-muka kerana kita berada dalam keadaan tak boleh lagi tak pandai bawa diri. Kerana kita faham sekarang kita kalau dulu senang perang dengan Rusia, perang dingin Amerika-Rusia, pihaklah pada Amerika, Rusia tak ada manfaat pada kita. Sekarang dua-dua negara, China dan Amerika adalah 2 rakan dagang daripada 4 rakan dagang yang besar. Jadi orang ni kata, dia tanya doktor, Big Brother oleh menteri luar dikatakan tidak diplomatik. Doktor setuju atau tidak? Tidak. Bagi saya, bila bekas menteri luar mengatakan ini adalah, dikatakan, saya malah nak sebut perkataan ini. Tapi saya spell, saya eja biar Haji yang sebut. FUAXPASS. Apa? Foxpack.
Okey. Apa maksud Saya itu? tak nak sebut sebab kalau saya tersalah sebut, nanti ada orang marah salah sebutan bahasa Inggeris. Oh ya, aku buatkan demam pronunciation. False spec. Okey. Tapi sebenarnya itu adalah bahasa Perancis. Oh. Saya cuba Google dia, tengok sebutan betul, faux pas. Faux pas. Okey. Itu bahasa Perancis lah. Nanti ada orang marah pula, susah dia viral kan. Susah faux lah. pas. Tapi itu Hanifah Haman kata ini adalah faux pas daripada Datuk Seri Syahmuddin. Faux pas adalah maksudnya adalah tersipu-sipu lah begitu. Satu keadaan yang tidak selesa. Bila Datuk Seri Shah mengatakan tak kisahlah mengatakan China sebagai Big Brother ataupun Wang Yi Menteri Luar sebagai Big Brother, tak kisahlah. Tapi Datuk Seri Hanifah mengatakan bahawa ini tak sepatutnya dilakukan. Dan perbalahan antara Menteri Luar dengan bekas Menteri Luar ini bukan kali pertama pasal China. Inilah kali kedua. Kali pertama adalah bulan 5 tahun lepas. Bila isu West Capella itu. Bila kenyataan dikeluarkan oleh Wisma Putra, kenyataan itu memang agak lembut. Tidak menyebelahi Amerika, tidak menyebelahi China. Dan Datuk Seri Hanifah marah kerana tidak berterus terang. Marah sebab tidak mengkritik China. Sebab China yang buat hal pasal hal Laut China Selatan itu. Mengikori kapal yang membantu proses peninjauan kapal cara gali Petronas. Tapi jawab soalan tadi, bagi saya ini bukan masalah besar. Bukan menjadi kesipuan mengatakan China itu adalah Big Brother. Bukannya kita dikatakan bahawa tunduk sebab Datuk Hanifah kata, bukan Datuk Hanifah, Datuk Seri Anwar mengatakan bahawa kita ini menghambakan diri kepada China. Tidak. Bila 2 tahun lepas Beijing meminta beberapa rakyat Uyghur Xinjiang yang berada di sini supaya dihantar balik ke China. Ke China. Rakyat Uyghur tu lari daripada selatan Thailand. Kemudian dapat dikesan di Malaysia, ditangkap, mereka minta ekstradisi. Kita tak bagi. Kita tak bagi. Itu adalah tamparan kepada Beijing itu. Maksudnya kita dikatakan mengikut lunas undang-undang. Dan ini bukan kali pertama. 4-5 tahun sebelum itu, beberapa rakyat Taiwan yang terlibat dalam Macau scam ditangkap di Malaysia. Beijing kata hantar kepada dia. Tapi itu rakyat Taiwan. Malaysia kata tak boleh. Sebab China kata Taiwan itu adalah negara mereka juga, negeri mereka. Sebab tu dia katakan hantar ke Beijing. Malaysia kata tak, ini adalah rakyat Taiwan. Pasport terakhir mereka adalah daripada Taiwan, Taipei. Kami akan hantar ke Taipei. Jadi bagi saya, kita bertindak, bukan kita ni bila Datuk Hisham mengatakan bahawa Big Brother tu bukan maksud kita cuba menghambakan diri kepada China. Tidak. Seperti Indonesia lah. Mengatakan kita saudara Nusantara. Adakah itu adalah faux pas juga? Tidak. Tidak, betul. Itu adalah sebahagian daripada diplomasi timur. Tapi bila kita berdepan dengan Amerika Syarikat, kita takkan kata Big Brother. Betul. Kerana nampak pelik sangat, janggal. Betul. Kerana budaya mereka adalah berlainan. Tapi kalau Perdana Menteri Scott Morrison Australia mengatakan President Biden is my big brother, tak nampak janggalnya. Betul. Kerana itulah budaya mereka. Dia sama juga pasal budaya ni. Salah satu pastel tu, S tu, social tu, kita kena faham pembudayaan sesuatu masyarakat. Pernah tu ketika Presiden Obama pada ketika itu sedang menandatangani arahan eksekutif, di belakang dia Vice President dia. Biden lah Vice President dia. Dan kalau tengok gambar dia, Vice President macam ni. Tangan dia. Bagi kita, rakyat timur melihat ini adalah angkuh. Sama juga ketika Presiden Suharto menandatangani pinjaman IMF ketika krisis kewangan Asia 1998. Presiden, CEO IMF, Komdensu, dia melihat Presiden Suharto tengah menandatangani pinjaman tu, tangan dia macam ni. Rakyat Indonesia cukup marah. Kerana itu satu penghinaan. Tapi bagi rakyat Eropah, Amerika, tak ada benda tu. Body language tu mean nothing. Tidak memberi apa-apa makna. Tak memberi apa-apa makna. Jadi itu kita kena faham, dikatakan kehidupan masyarakat itu, apa yang kita fikir itu berbeza dengan apa yang mereka lalui. Saya pun tak tahu kenapa saya gunakan contoh Bedul lagi. Kerana ini adalah bahasa diplomatik. Bahasa diplomatik. Kita cuba menggambarkan kepada anda semua. Apa yang doktor cuba gambarkan, memahami bahasa diplomatik tidak boleh diukur pada kayu ukur mata kita. Kerana body language di peringkat antarabangsa berbeza daripada body language tempatan. Ini bukan masuk Minang ataupun adat istiadat. Ini ada bahasa yang lain.
Apa yang doktor cuba katakan sama seperti apa yang saya katakan, tak perlulah dibesarkan perkara yang besar. Sebab kita boleh bagi tahu pada saudara bahawa kita pernah mengambil langkah yang serius dengan China untuk tidak menghantar pulang rakyat Uyghur. Malah kita tak hantar balik, kita hantar ke Turki untuk tempat yang mensuaikan mereka mendapat suaka politik. Itu adalah satu tamparan hebat kepada China tu. Kerana waktu itu Tuan Mahathir mengambil langkah, tak peduli apa China kata pun. Walaupun pada tu kita nak jolo, dia tak bagi jolo. Kita hantar yang Uyghur tu balik ke Turki kerana prinsip Tuan adalah tidak akan menyerahkan kepada nyawa orang Islam kepada bukan Islam. Itu yang sama juga Zakir Naik dapat itu kesesah. Cuba saya tanya dengan doktor untuk satu soalan lagi. Untuk penonton yang selalu nak tahu tentang China. Dia gerakkan pula kapal dia 6 biji. Dengan fighter jet kali ini. Dengan jet pejuang kali ini. Nampak Jepun pula yang menjadi jajaran dia kali ini untuk menayangkan kekuatan dia kepada Amerika dan memberi syarat kepada Jepun. Saya tak faham apa yang sedang dia buat untuk ditunjukkan pada Amerika dan apa sedang dia cuba hintkan kepada Jepun dengan menggerakkan 6 kapal perang dia dengan ada fighter jet. Maksudnya kalau fighter jet lepas daripada kapal tu, Jepun lah. Apa itukah makna yang sedang dia cuba hantarkan? Ya, itu adalah balasan China bila Presiden Biden cuba menghidupkan kembali apa dikatakan quadrilateral framework. 4 negara, iaitu Amerika, Jepun, Australia dan India. Tujuan 4 negara ini, kerangka ini adalah untuk menahan pengaruh China di rantau Indo-Pasifik. Jadi China membalasnya dengan cara itu. Untuk memberitahu bahawa China mampu berhadapan dengan apa jua rintangan yang cuba disampaikan. Dan dalam hal ini sekali lagi Haji, ini adalah 2 gergasi sedang berperang. Betul. Dan bagi kita negara kecil perlu pandai mengambil ataupun mencuri peluang dalam hal ini. Tidak perlu kita menyokong Amerika Syarikat secara terang ataupun menyokong China secara terang. Kita mencuri peluang dalam hal ini. Ada ketika kita menyokong Amerika, ada ketika kita menyokong China. Bergantung kepada kepentingan kita. Betul. Jadi China ni dia lain sikit. Dalam diplomasi, air muka adalah amat penting sekali. 3 minggu lepas bila perbincangan pertama kali diadakan antara Amerika dan China, disertai oleh Menteri Luar Amerika Syarikat Anthony Blinken dan juga salah seorang kaunselor China yang paling tertinggi, bila Blinken mengatakan bahawa dalam perbincangan ini akan ditimbulkan masalah hak asasi, apa yang berlaku di Uyghur umpamanya, akan timbulkan masalah pencurian harta intelek. Wakil China tu tembak balik. Tidak pernah berlaku dalam sejarah. Kerana bagi China, air muka mereka adalah penting. Dan kalau kita lihat sekarang, bahawa China dah berani mengambil tindakan. Kerana Presiden Biden ni lain sikit. Dia Trump, dia cakap je besar. Dia tak akan buat benda tu. Dia cakap je. Tapi Biden, dia akan buat perkara itu. Sebab tu China daripada awal-awal lagi menghantar bala tentera mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Terutama sekali dalam hal, bukan saja Jepun itu yang akan menjadi kesan utama terhadap Jepun, tapi Taiwan juga. Jadi ini isunya. Dalam sejarah tuan-tuan, Amerika dan China memang bermusuh agak lama, tetapi dia tidak pernah mencemaskan dunia. Kerana kedua-dua tidak pernah, kerana China tidak pernah memberi respon pada pergerakan senjata. Sebelum itu hanyalah suara-suara bercakap je. Ini saya nampak dia sikit panik kerana dia dah mula menggerakkan armada dia. Dia pun dah mula langgar masuk, walaupun perairan antarabangsa, tapi saya rasa jelas tu kenakalan dia untuk memberitahu kepada Amerika, kata di mana tempat kamu Jepun pernah menyerang kamu, ini dia menjadi tempat kami akan menyerang kamu. Dan dia bersyarat pada Jepun pula, kau jangan berlagak sangat di antara kau dan Amerika, kami boleh berada di tengah-tengahnya. Jadi ini yang menjadikan masyarakat dunia panik kerana China sebelum ni belum pernah melangkah keluar dan menunjukkan kekuatan pasukan tentera dia di tengah. Siapa yang nak lock ni, saya turun pagi ni, cepat turun lock ARM 80. Berapa lock kita dapat buku ni? Kita aim 20, 25 malam ni. Untuk saudara log RM80 je. Untuk saudara baca tentang apa yang saya baca, ulasan dia tipu dan helah untuk mencuri 5 bilion. Pada tahun 2009 ketika krisis kewangan belum benar-benar pulih, seorang graduan Wharton yang lembut orangnya melakukan penipuan yang amat besar yang belum pernah dilakukan sebelum ini. Yang kemudian melambangkan ancaman seterusnya kepada sistem kewangan global. Lelaki itu adalah Jolo, orang yang mempunyai perwatakan luar biasa hingga ia terasa seperti dibuat-buat. Kemudian dia kata sifat dermawan Jolo membuat dia disenangi oleh semua orang, termasuk selebriti seperti Leonardo DiCaprio dan Jamie Foxx, model terkenal seperti Miranda Kerr. Dia juga menjadi penyumbang utama pada Presiden Obama. Yang anehnya tak ada siapa pun yang sedar apa yang sedang berlaku. Baik bank-bank global yang seolah-olah menutup mata kepada transaksi wang yang berjumlah beratus-ratus juta dolar,
maupun pemantau-pemantau sistem kewangan yang rasmi. Jadi kalau nak baca apa yang Tom Wright tulis detail ni, log je buku ni RM80, saudara akan berdapat bersama dengan 100 esei yang ditulis oleh seorang penulis gerakan kiri lah. Dia ni saya anggap kata menulis kritik, banyak kritik politik pada era kerajaan yang dulu. Saya suka baca artikel-artikel ni kerana banyakkan artikel-artikel ni keluar daripada harakah. Tuan-tuan, kita tak bersetuju dengan pandangan seorang, berarti jangan tolak buku dia. Baca untuk tahu apa yang kita tidak bersetuju. Selain daripada kita baca untuk tahu apa yang kita bersetuju. Dan bagi mereka yang log dua buku ni RM80 dan anda melunaskan bayaran kepada kepada Nuha Books dalam tempoh 24 jam, anda akan mendapat buku percuma. Sebuah komik untuk bacaan kanak-kanak bagi mengenali Dr. Mahathir secara autobiografi, tapi dalam autobiografi yang mudah. Untuk budak-budak berasa 12 tahun ke bawah, saya rasa sesuai ni. Okey, Doktor, saya akan pergi pada soalan. Ada soalan daripada ni lagi tak? Sebelum tu Haji, bila Haji bercakap bahawa kalau kita tak suka pengarang tu, penulis buku, kita jangan tolak buku tu. Betul. Kita kena baca pandangan dia. Faham. Saya ambil contoh Salman Rushdie. Pernah tu ketika The Satanic Verses diharamkan. Tapi saya minat Salman Rushdie. Setiap novel ni saya baca. Betul. Yang paling saya minat adalah The Midnight Sun. Yang menunjukkan bagaimana hidup kanak-kanak di Madras pada ketika itu. Saya banyak belajar pada ketika itu. Walaupun saya tak suka pengarangnya. Betul. Dia sama juga dengan Orhan Pamuk. Penulis novel daripada Turki. Daripada novel tu, saya belajar banyak tentang sejarah Turki. Ya. Ianya cuma novel, tapi novel tu berlandaskan fakta. Sama juga dengan buku ini. Tapi ini dianggapkan novel, tapi novel separa rujukan yang berlandaskan fakta. Sama juga bila saya baca buku Shogun. Pernah dengar tak Shogun? Yang dibuat dia tentang samurai, tentang samurai yang dibuat movie. Kurosawa jadikan dia filem. Akira Kurosawa jadikan dia filem. Bagi mereka yang pernah pertama kali dengar apa tu Shogun, jangan tengok filem dia. Memang tak seronok tengok filem dia. Baca buku dia tebal 800 muka surat. Tapi saya habiskan dalam masa, lama saya baca dah. Dalam masa 3 hari saya habiskan 800 muka surat. Dan saya belajar banyak tentang sejarah Maharaja Jepun. Sehingga pandai bercakap Jepun. Pada ketika itulah. Baca buku novel saja. Itu maksudnya adalah pengetahuan yang kita dapat dari pembacaan itu. Walaupun membaca ni dikatakan kita kena paksa. Faham. Tapi dalam paksa tu kita seronok. Kerana pengetahuan yang kita dapat itu memang tidak ternilai. Memang tidak ternilai. Kalaulah saya seorang anak muda yang datang jumpa dengan doktor, bersendirian, tapi kita stream live kalau orang dengar, dan minta nasihat politik, apa yang doktor nasihatkan kepada saya? Kena tahu apa benda. Okey, soalan saya adalah, soalannya ada katalah, saya akan menjadi pengundi pertama kali untuk pilihan raya akan datang. Boleh doktor nasihatkan siapa? Parti mana dan siapa kawan boleh saya undi? Ya, saya katakan bahawa jangan kita berfikir kepada agenda politik sahaja. Kita kena fikirkan 10 tahun, 20 tahun, apa kehendak negara kita dan rakyat kita. Bila kita tahu perkara-perkara itu, maka kita akan tahu siapa yang patut kita pilih. Masalahnya kalau kita nak memikirkan menggunakan faktor politik sahaja, masalah besar. Kerana apa yang berlaku di belakang itu kita tak tahu. Kita hanya tahu apa yang berlaku di belakang bila kita terlibat sama dengan orang tu. Betul. Sebab itu untuk menggunakan faktor politik saja memang bahaya. Jangan gunakan faktor politik. Kena ambil kira banyak perkara. Dan untuk mengambil kira banyak perkara itu yang datang kena banyak membaca tu. Tak kira lah baca surat khabar ke, tapi sumber tu kena berbagai lah. Jangan baca satu sumber saja. Bila dah kita dapat pengetahuan yang sepatutnya, kita boleh berfikiran kritikal sikit. Saya betul terang dengan doktor. Saya ada masalah dengan PN adalah kerana wajah-wajah tua yang saya anggap tidak ada idea baru. Saya ada masalah dengan BN adalah kerana luggage dan juga liability pemimpinnya. Ini terus terang. Saya ada masalah dengan PAS adalah kerana saya tidak melihat tokoh muda yang akan dapat mengambil alih PAS menjadi sebuah parti yang energetik. Saya tidak gembira dengan DAP kerana saya masih menganggap DAP tidak tahu bagaimana memainkan peranan mengurangkan kesan saraf tekanan kepada hubungan kaum. Hingga saya tak ada parti untuk saya pilih. Itu yang bagusnya. Itu yang bagusnya. Maknanya kalau kita tak terikat dengan parti itu, kita boleh memilih yang kita rasakan terbaik. Tapi untuk membuat yang rasa terbaik itu, dia memerlukan
pemikiran yang agak luas, pemikiran yang agak terbuka. Memang betul. Bila ada menteri daripada kerajaan mengatakan pilihan raya akan hanya diadakan bila 80% rakyat disuntik, divaksinat. Yalah. Ini bukan kali pertama menteri itu bercakap yang dikatakan kita tak perlu herau sangatlah menteri itu cakap. Tapi itulah kualiti menteri yang kita ada. Ini menteri penuh, bukan timbalan. Menteri Kesihatan? Dr. Adam apa? Bukan. Habis? Menteri Kereta Terbang. Okey, Pak Wan. Menteri Pembangunan Usahawan. Mengatakan bahawa 80% rakyat disuntik, barulah pilihan raya diadakan. Itu tak logik, memang tak logik lah. Nak kena tunggu sampai bila tu? Sampai habis penggal pun belum tentu lah. Ada yang mengatakan sampai 2030 tak boleh pilihan raya lagi. Jadi inilah dikatakan kualiti menteri yang ada pada hari ini sememangnya amat menyedihkan. Kenapa mereka berada di situ bukan kerana kualiti dia, bukan kerana itu, tapi kerana terpaksa. Pusingan politik. Kerana sistem politik. Ini sampah yang dibawa air. Sebab itu menjadi tanggungjawab kita untuk mengubah sistem itu. Bahawa mereka yang berada dalam jemaah menteri adalah mereka yang paling layak sekali. Mereka yang mempunyai kepakaran, mereka yang mempunyai visi ke hadapan, dan mereka yang boleh berkomunikasi dengan orang belakang, iaitu penjawat awam. Itu amat penting. Dan itu menjadi tanggungjawab kita untuk mengubah. Rakyat Finland dah buat dah. Pengundi Singapura pun dah buat. Jadi kenapa kita tak boleh buat? Sebab itu dikatakan pengetahuan. Jangan kita tutup. Jangan kita tutup pintu untuk tidak mengetahui apa yang berlaku. Kita kena buka. Walaupun kita tak suka sangat. Saya pun kadang-kadang rasa mual, benci. Tapi saya terpaksa menerimanya. Sebab kita nak mencernakannya untuk membuat analisis apa yang terbaik untuk negara kita. Jadi itu yang dikatakan bahawa kita mesti celik. Jangan kita putus asa. Kalau kita putus asa, ramai lagi yang tak putus asa. Jadi kita tak mahu mereka itu yang menentukan masa depan kita. Golongan jadi kita kena ambil tahu dalam hal. Orang selalu bagi tahu dekat saya saya pernah mendengar satu peribahasa selalu saya bagi tahu orang. Sebenarnya orang jahat ni tidaklah berkuasa, tetapi apabila orang baik memilih membiarkan mereka berkuasa. Kebanyakan kejahatan itu menjadi kuat kerana orang jahat memilih untuk melakukannya. Kebanyakan kebaikan itu mati kerana orang baik memilih untuk mendiamkannya. Itu beza dia antara jahat dan baik. Dia sama dengan kat Amerika lah. Kenapa setiap presiden sukar untuk dikatakan mengekang penggunaan senjata? Sebab bagi rakyat Amerika mengatakan itu adalah hak mereka. Hak mereka untuk mempertahankan diri. Sebab tu mereka dikatakan mereka memerlukan senjata api. Kerana mereka mengatakan takkan nak biarkan orang jahat yang ada senjata api. Dia pun nak ada senjata api. Memang tak logik benda tu, tapi itu hakikatnya. Jangan biarkan orang lain yang buat keputusan untuk kita. Sebab tu kena tahu, kena ambil tahu dalam semua perkara. Ada soalan lagi daripada penonton, kita masih ada masa ni. Nak tanya, ini peluang anda bertanya kerana doktor akan menjawab. Okey. Di Malaysia kita ada, ini soalan yang cantik je, tapi itulah Prof akan bisa sebab kita adalah politik parti, kita bukanlah politik individu. Jadi nampak sekarang ni semua orang berada dalam dilema macam saya. Saya melihat pemimpin yang bagus. Saya melihat pemimpin muda dalam DAP sebagai tenaga baru yang boleh dikompromikan. Saya melihat pemimpin muda dalam UMNO juga adalah yang boleh dijadikan sandaran. Yang muda dalam PAS saya nampak tapi kurang pengaruh. Yang muda dalam PKR saya rasa kesetiaan mereka masih boleh dipertikaikan. Tapi akhirnya saya ada rasa kata, walaupun saya melihat pada tokoh-tokoh muda yang baik, saya tak boleh memilih mereka kerana sistem kita menjadikan kita memilih parti. Jadi ramai orang akan bertanya tentang mereka mungkin telah melihat seorang pemimpin yang baik, tetapi mereka kata mereka tak boleh mengundinya kerana dia berada dalam parti yang dirasakan tidak baik. Ya, betul. Sebab sistem kita adalah kita tidak memilih Perdana Menteri. Betul. Parti yang memilih Perdana Menteri. Jadi maksudnya kalau kita mahukan sesuatu Perdana Menteri itu daripada parti ini, kita kena pilih calon daripada parti. Tak kira calon itu calon yang dah robek ke, calon yang tak boleh dipakai, kita terpaksa. Itu memang sistem kita. Implikasi dia tu. Itu berbeza dengan Amerika Syarikat. Rakyat mempunyai kuasa untuk memilih presiden secara direct, secara langsung. Bagi kita, parti memilih Perdana Menteri. Jadi dalam hal ini, sebab itu dia katakan sebelum parti itu mencalonkan calon mereka, kita kena beritahu siapa yang kita nak. Kita tak mahu orang calon itu dah lama berada di situ, tidak memberi apa faedah pun selama ini. Kalau menjadi timbalan menteri ke,
tak ada dasar yang dikeluarkan. Kalau ada dasar yang dikeluarkan, dasar yang tak boleh dipakai, kita kena beritahu kepada parti itu, pemimpin parti itu, ini calon-calon yang kita hendak. Sebab itu dikatakan bahawa kita kena bersama-sama terlibat dalam hal politik. Sebab kalau kita tak beritahu, orang politik ni buat tak tahu. Dia dengar cakap ahli dia saja. Dia tak nak dengar cakap yang di luar parti itu. Jadi sebab itu penting beritahu apa hasrat calon jenis mana yang kita hendak. Memang betul Haji cakap, dalam DAP banyak pemimpin muda yang dikatakan mempunyai wawasan, strategis yang begitu hebat sekali. Pemimpin muda bukan saja pemimpin muda daripada Melayu, tapi bukan Melayu pun ramai. Memang pintar mereka dikatakan membuat satu dasar, satu strategi, satu cadangan. Nampak cerdik dia. Tapi adakah kita ni akan memilih mereka? Sebab mereka daripada parti DAP. Jadi itu yang dikatakan menimbulkan masalah. Kita kena beritahu parti kita yang kita mahu menerajui kerajaan, ini dia jenis-jenis calon yang kita hendak. Jangan biarkan ahli parti itu menentukan calon. Jangan biarkan. Yang sekarang ni ahli parti yang dikatakan memilih calon. Kita kena beritahu bahawa ini dia jenis-jenis calon yang kita hendak. Dia berbeza. Dulu adalah kita diberitahu ini calon yang mereka sediakan. Sekarang ni ada tiba masanya kita pula kena beritahu parti, kalau kamu mahukan undi kami, ini kategori calon yang kami mahukan. Payah tu orang Pontian, orang Benut tu, dia akan beritahu tu siapa yang dia nak jadi wakil rakyat dia tu. Itu akan menjadi banyak dilema pada kita tu. Kalau diletakkan lagi sabun yang tak berbuih, tak mungkin kita undi tu. Apa dapat sabun tapi tidak berbuih. Okey. Tuan-tuan, berapa dah lock buku? Masih berjalan ke lock buku? Tak banyak, sebab tuan-tuan dah tengok buku ni banyak kali. Tak berlock je bagi mereka yang nak membacanya. Saya akan pergi pada soalan daripada penonton lepas ni, tapi saya nak tanya satu tentang hatred pula, kebencian. Saya rasa sukarlah untuk orang yang saya fikir matang lah, saya dengan 26 tahun dengan media. Kadang-kadang saya terbabas juga politik hatred ni. Kemarahan pada orang politik telah mengalihkan kebencian. Tapi macam tadi doktor nasihatkan, benci berarti kita kecewa dan kemudian kita akan memenangkan orang minoriti yang akan menentukan negara ni. Lepas tu pilihan raya kita gigit jari. Orang kita selalu menyesal gitu. Masa suruh berpolitik dia tak nak. Tapi bila lepas saja terbentuk kerajaan, dia akan salah itu ini. Sedangkan dia tak mainkan peranan pun. Jadi macam mana kita, macam saya lah, saya nak pastikan saya memainkan peranannya betul sebagai ketua keluarga dalam keadaan yang sangat complicated. Supaya saya dapat kekalkan momentum mendidik anak-anak keluarga saya, orang terdekat dengan saya, bahawa berpolitiklah sebagai tanggungjawab. Jangan gunakan kebencian untuk mengelakkan diri kita daripada politik. Sebab saya fikir kata ramai orang yang di luar sana sekarang dah mula menganggap give up dan fed up. Itu yang kita bahaya tu. Kalau seseorang tu dikatakan fed up, mereka tidak mahu menyertainya. Tadi saya gunakan contoh Finland. Sebelum itu ataupun lebih awal lagi, contoh di Republic Island. Dua parti besar juga selalu bertelagah sehingga rakyat Island begitu muak, sehingga mereka memilih satu parti yang sebelum ni tak pernah menang satu kerusi pun, tapi akhirnya dapat menang banyak kerusi. Silap-silap parti ini dikatakan menjadi kerajaan. Tapi sebenarnya tak boleh, sebab parti ini adalah dikatakan parti yang ada kaitannya dengan IRA, Irish Republican Army. Kenapa rakyat Ireland memilih parti Sinn Féin ini adalah kerana mereka terlampau benci dengan dikatakan dua parti yang betul-betul established ini. Dua big brother yang asyik bergaduh. Rakyat Ireland begitu menyampah sekali. Jadi dan ramai dikatakan rakyat Ireland tak keluar mengundi. Kerana mereka mengatakan kalau pilih pun orang ini juga. Sebab tu parti Sinn Féin ni pindah menang. Jadi kita tak mahu ke arah itu. Bila kita dikatakan tidak mahu dikatakan terlibat dalam proses demokrasi itu, orang lain akan berminat. Jadi bila orang lain yang akan membuat keputusan, ianya tidak akan dikatakan apa kehendak kita. Betul. Sebab itu penting kita katakan bahawa kita mengambil bahagian dalam perkara ini. Tapi masalahnya saya selalu mengatakan bahawa politik di kita dah terlampau toksik dah. Sehingga ianya dikatakan tidak memberi harapan untuk rakyat orang luar yang tidak berparti ini untuk terlibat sama. Jadi itu dia katakan mereka dah rasa mual kerana bagi mereka undi mereka itu tidak bernilai. Kerana ianya tidak akan mengubah apa-apa. Sebab calon yang akan dikemukakan adalah
calon itu juga. Ya, betul. Orang yang sama juga. Asal balik hasil. Ya, liability yang sama juga yang terikat dengan parti. Ya. Sebab itu penting, maknanya beritahu daripada sekarang lah sebelum pilihan raya ni. Bila menteri di Jabatan Perdana Menteri katakan pilihan raya akan diadakan selepas 1 Ogos. Tak tahu daripada mana 1 Ogos tu, lepas emergency dah habis lah. Jadi sebab itu daripada sekarang kena beritahu. Apa yang kita nak sebenarnya. Apa yang kita nak. Ada seorang ni bertanya, ni saya kata bagus ni soalannya. Dia kata tentang pandangan doktor tentang unity government. Saya fikir kata ini yang menjatuhkan kerajaan yang dulu apabila Tun Mahathir mempunyai aspirasi yang sangat besar nak bentuk unity government. Tapi dengan keadaan kita sekarang, apabila dah begitu banyak mereka, saya macam tahu unity government ni cantik, tapi pemusuhan ahli-ahli politik kita telah meletakkan mereka dalam keadaan berbusuh melangkaui profesionalisme mereka sebagai politik. Mereka dah jadi macam ketua klan dah sekarang ni. Apakah ada potensi kita melihat unity government? Kalau unity government ni, dia sama dengan apa yang berlaku di Itali lah. Maknanya Perdana Menteri itu tidak ada parti, terdiri daripada ahli profesional, korporat, dan dapat dikatakan mendapat sokongan. Kanada sekarang, Justin Trudeau, pilihan raya setahun setengah, dia mendapat kerusi tetapi tak cukup untuk bentuk kerajaan. Dia nak tubuhkan satu kerajaan campuran, dia tak nak. Dia kata biarkan dia memerintah dengan kerajaan minoriti. Maknanya kerajaan tak cukup undi tu. Tapi dapat bertahan setahun setengah tu. Kenapa dapat bertahan setahun setengah adalah kerana dasar yang dikeluarkan itu dipersetujui oleh semua. Jadi dalam hal unity government ni, dalam hal politik Malaysia ni memang payah. Kita dan tak cerdik. Ahli politik kita tak cerdik sampai tahap Dr. Mahathir dia katakan telah menyatakan 2 tahun lepas tapi tidak disambut. Dia masalahnya adalah menteri, timbalan menteri itu mesti diwakili oleh ahli parlimen. Tidak boleh diambil daripada orang luar. Yang hanya boleh diambil orang luar adalah diletak di Dewan Negara. Jadi bagi saya Dewan Negara itu juga memainkan peranan. Saya fikir sebab terlampau banyak manfaat dalam politik. Siapa nak ambil satu tempat di mana anda tak boleh menyapu manfaat kalau anda tak bekerja dengan rakan-rakan semanfaat? Betul. Terlampau banyak politik kita menyediakan benda yang dicari oleh orang yang tamak. Berarti apabila anda berkongsi, anda tidak akan mendapat apa yang anda impikan. Itu realistik yang saya jawab lah. Tapi dia punya idealnya pula, tak mungkin tak boleh begitu. Kita terpaksa hidup dalam sistem yang ada sekarang. Jadi kita terpaksa pilih yang paling baik antara yang terburuk. Kalau keadaan tak berubah sekarang lah, kita terpaksa pilih antara yang terbaik daripada yang terburuk. Saya pun berfikir begitu je. Sekarang ni saya sedang cari yang mana antara yang paling buruk ni yang boleh kita buat sandaran. Itu menjadikan kita kena fikir 2 kali. Tuan-tuan, mengundi tak mudah macam dulu. Sekarang terpaksa fikir banyak kali. Siapakah yang paling baik antara yang buruk yang ada untuk kita pilih ni, kerana saya tak nampak alternatif baru yang akan boleh memberikan kita undi pada pilihan raya kali ni. Kita akan menghadap benda yang sama je, sama ada mereka datang dalam wajah apa pun. Saya akan tanya satu soalan kepada doktor. Apa kesan ekonomi kalau kita terus, katalah kita buat pilihan raya dan kemudian kita dapat keadaan macam sekarang juga. Berarti tidak ada parti yang menang majoriti dan kemudian mereka akan bentuk kerajaan tetapi pada waktu yang sama saling menggugut satu sama lain. Ini setahun kita dah hilang dah banyak pelabur, kita pun tak nampak dah masa ke depan ke mana ni. Tapi kalau lepas pilihan raya, kita masih lagi berdepan dalam dilema ni. Apa nasib kita? Kalau ikut pasal pelabur, dalam tahun lepas kita kehilangan lebih daripada 60% pelabur yang telah lari daripada negara kita. Dia masalahnya bila ada politik dalaman itu, menteri itu tak dapat berfikir untuk kepentingan negara. Dia banyak menghabiskan masa untuk kepentingan parti politik beliau. Jadi apa yang kita lihat sekarang adalah ekonomi kita terancam. Ekonomi kita terjejas kerana tiada kekuatan untuk membuat dasar-dasar baru. Pak Jokowi tahun lepas mengumpulkan 17 undang-undang ke dalam satu undang-undang yang mudah. Rakyat Indonesia berdemonstrasi, ada yang mati. Kenapa mereka demonstrasi? Kerana dikatakan tidak memberi kepentingan kepada rakyat Indonesia. Tapi Pak Jokowi mempunyai kekuatan politik. Tidak ada tekanan dalaman. Beliau teruskan juga. Dan jemaah menteri beliau adalah semuanya profesional. Kerana Perlembagaan Indonesia membenarkan pelantikan sedemikian. Berbeza dengan kita. Dan hari ini kita lihat kesannya adalah pelabur asing lebih suka pergi ke Indonesia dan bypass Malaysia. Tak pergi pun singgah Malaysia. Kerana tarikannya menarik. Kenapa tarikan menarik? Kerana dasar-dasar itulah yang dibuat oleh kerajaan. Sebab itu dikatakan bila kita di sini
Duk asyik sibuk dengan politik kepartian sehingga dasar-dasar langsung tak ada. Betul. Bukan saja ekonomi aja. Betul. Banyak dasar-dasar lain tak ada yang Ada setengah kreatif. menteri saya rasa macam makan gaji buta je. Saya pun tak tahu dia menteri. Rupa-rupanya Tiba-tiba tahu. dia jadi menteri. Itu Pertama masalah. kali tu saya jadi menteri, saya jadi wartawan, saya tak hafal kabinet tu. Kadang-kadang saya rasa timbalan menteri lagilah menyampah saya tengok. Kalau nak tanya di Malaysia orang makan gaji buta paling banyak sebenarnya adalah menteri kabinet. Ini berani saya sebut dalam stream ni. Dia orang makan gaji buta paling banyak. Lepas tu dia orang buat celik je dengan gambar-gambar posting di IG dan FB mereka untuk mengambil hati kita. Tapi saya nak bagi tahu kata kadang-kadang selama asing mungkin boleh menjaga negara yang lebih baik daripada kebanyakan menteri dan timbalan menteri. Saya tanya dengan tuan macam mana kalaulah berlaku sekali lagi saya pergi ke pilihan raya dan inilah juga kabinet yang kemudian dibentuk. Kerana bila bila pembahagian kuasa kita terpaksa melihat siapa yang akan menentukan pembahagian. Dan kemudian orang yang menentukan inilah naik kabinet. Dan kita dapat balik orang macam Pak Wan. Kita akan dapat balik orang macam Dr. Adam Baba dalam kabinet. Jadi kita akan dapat semua benda-benda yang langsung tak akan bagi manfaat kepada negara. Macam mana kita nak pergi ke depan? Kalau inilah akhirnya semua orang tahu lepas pilihan raya, dia akan memilih juga cukong-cukong yang datang dengan dia punya fikiran kalau 2 sen pun saya boleh maafkan lagi. Not even 1 sen yang boleh kita terima. Jadi macam mana rakyat nak betulkan motivasi rakyat untuk mencintai juga politik walaupun kesannya mungkin kita dapat orang macam ni juga dalam kabinet. Ya, sebab itu kita kena berhentikan sebelum pilihan raya. Maksudnya kita kena beritahu ini calon-calon yang kita hendak. Sebenarnya Haji, tak susah dia menteri tau. Memang tak susah. Betul. Sebab menteri itu hanya perlu ada visi dia, apa yang dia hendak. Bukan dia yang gubal dasar itu. Bukan dia yang akan memecahkan kepala apakah dasar-dasar. Jentera dah ada. Jentera yang kat belakang, pejabat awam yang akan dikatakan mengubah dasar itu. Kalau dasar itu hebat, menteri itu akan mendapat nama. Kalau dasar itu flop, pejabat awam yang akan dapat dikatakan kambing hitam je lah. Di kambing hitam tu. KSU tak perform. Ya, sebab itu dikatakan bahawa menteri itu perlu mempunyai visi, pemikiran yang agak ke hadapan. Dan untuk mendapat orang yang macam itu adalah kena orang yang berpengalaman, berpengetahuan. Faham. Dan seleloknya dikatakan ada sedikit kelulusan akademik. Tak perlulah sampai ke masters, tak perlu. Ya, tapi paling tidak proses akademik itu perlu berjalan. Betul. Kerana dalam proses akademik ini seseorang itu akan menilai fakta-fakta dan bercakap tentang fakta. Itu pentingnya dikatakan kelulusan akademik itu bukannya untuk letak apa panggilan di depan ataupun di belakang. Sebab itu dikatakan calon-calon menteri itu dikatakan ataupun calon-calon ahli parlimen diperlukan orang yang macam itu. Tugas ahli parlimen bukan hanya untuk turun ke bawah bagi beras. Tidak, Haji, bukan. Mereka perlu bercakap di Dewan Rakyat dan membahaskan dasar-dasar. Dan tugas menteri adalah membentuk dasar-dasar. Betul. Masalahnya kalau kita lihat pembahasan di parlimen sebelum ini, banyaknya adalah mereka bukannya membahaskan tentang mesej itu. Mereka membahaskan tentang messenger itu. Mereka tak tahu macam mana nak hujah tentang mesej itu. Mereka menyerang. bunuh. Mereka Jadi berkelahi menyerang. dalam tu dengan penuh keburukan aib masing-masing hingga kita tidak dapat mendapat apa parlimen sedang bincang tentang kita. Itu masalahnya sekarang. Daripada dulu, parlimen kita sampai sekarang macam itulah. Dan kadang-kadang Haji, media memperbesarkan isu-isu yang dikatakan yang remeh ini. Kerana isu ini yang dikatakan akan mendapat perhatian. Betul. Isu yang sebenar tidak mendapat perhatian. Betul. Saya ingat 2010 Haji. Satu akta dikatakan akta trade bill. Pada ketika itu kita ada masalah dengan masalah teknologi, dual teknologi. Pada ketika itu isu yang nuklear yang Presiden George Bush menyebut Malaysia 7 kali dalam ucapan dia di Midwest. Apa ni? Midpoint, saya lupa lah. West Point, sorry. Akademi Tentera. Bila akta itu diperbahaskan di parlimen, ahli parlimen tidak membahaskan kandungan akta itu. Dia bahaskan isu politik. Dia kata Perdana Menteri sengaja nak mencepatkan kelulusan akta ni sebab Perdana Menteri pada itu nak pergi jumpa Presiden Barack Obama. Dan mengatakan ini dia Malaysia telah melakukan sesuatu. Dia bahas benda tu. Dia tak bahaskan konten dia. Akta, padahal konten akta itu adalah penting. Maknanya ahli parlimen tak banyak membaca ataupun dia tak tahu benda tu. Tapi akta itulah akta yang paling penting sekali. Di mana kita dapat dikatakan menyekat ekspor bahan-bahan teknologi yang boleh dibuat weapon of mass destruction ataupun senjata besar-besaran. Jadi itu yang dikatakan bahawa
kita memerlukan ahli parlimen yang pintar. Ya. Yang pada ketika ni Haji, tak ramai yang punya kualiti tersebut. Saya sedih ada kerana saya harus menerima hakikat. Anak-anak muda, ini saya cerita tuan-tuan, ini stream kita kena betul terang, jangan cerita bawah kapet. Saya sedih kerana parti-parti yang saya takuti, yang mewakili kaum Cina, lebih melahirkan banyak orang yang saya impress dari segi ideanya. Manakala parti-parti yang saya sayangi, yang datang daripada parti-parti mewakili kaum Melayu, malah lebih banyak tukang maki dan tukang carutnya. Itu yang menjadikan saya rasa sedih, kerana saya kata saya terpaksa menolak tawaran untuk mengundi calon-calon yang datang daripada parti yang saya takut kerana perasaan prasangka kaum. Tapi saya akan rasa lebih sedih kerana saya terpaksa mengundi parti yang saya sayangi kerana soal kaum ataupun soal agama. Tapi pada waktu yang sama saya tahu saya akan mengundi sesuatu yang kerana soft spot saya. Undilah agama je, undilah parti yang bangsa. Tapi saya akan mendapat masalah yang paling besar adalah mereka akan menjadi menteri yang makan gaji buta. Itu kesedihan saya alami. Saya rasa itu semua orang boleh fikir. Itu kata bagaimana parti-parti pembangkang melahirkan begitu ramai pemimpin berkualiti. Tapi kita tak boleh memilih mereka kerana sentimen adalah kita bimbang soal kaum dan soal bangsa. Tapi bila kita nak pilih daripada kaum dan bangsa kita sendiri, option yang ada sama ada kita mendapat yang sengal ataupun yang akhirnya kalau dia buat kenyataan, negara ni akan jadi lagi keliru. Yalah. Saya ambil contohlah bila Haji sebut DAP umpamanya, bekas Timbalan Menteri Pertahanan, Pakatan Harapan, Chin Tong. Beliau adalah strategis DAP. Liu Chin Tong. Semasa jadi Timbalan Menteri, beliau adalah lebih hebat daripada Menteri Pertahanan. Kerana idea-idea yang dikeluarkan dalam hal geopolitik, dalam hal pertahanan, nampaknya beliau lebih. Bila bercakap tu nampak cerdik sikit. Betul. Bukan cerdik sikit, cerdik banyak. Sekarang pun nampak banyak dikatakan bahawa bukan saja Chin Tong, Anthony Loke umpamanya. Bekas Menteri Pemangkutan kita. Sebab itu dia katakan memanglah kalau saya lah sendiri, kalau kedua-duanya bertanding dalam kawasan saya pun was-was juga nak pilih. Betul. Tapi saya tahu dia berkualiti. Dia berkualiti, saya tahu dia berkualiti. Tapi masalahnya dia mewakili parti DAP. Ya, betul. Tapi benda tu tak boleh disalahkan saya. Betul. Kerana kita telah dididik macam itu. Soft spot kita tu. Soft spot kita. Dulukan kita daripada agama mendahulukan agama dan bangsa. Itu hakikatnya. Jadi untuk dikatakan meleraikan isu ini, kita meminta parti soft spot kita itu mencari orang seperti Anthony Loke, Chin Tong, mencari orang seperti itu. Betul. Ada. Memang ada, ramai. Cuma dia bukan lembu di cucuk hidung dalam parti. Jadi dia tak diutamakan. Tak diketengahkan. Tak diketengahkan. Ya, betul. Jadi itu yang menjadi dilema sekarang, pengundi-pengundi yang dikatakan. Cari Hamlan, saya harap anda menonton Net Ketua Muda UMNO dan bagi tahu kepada bos anda, Dr. Ashraf Dasuki, untuk bercakap tentang Presiden parti anda. Kata kami sedang bercakap tentang perkara mengenai parti anda. Bagi mereka yang berada dalam PBBM je, harap anda menonton dan menyampaikan kepada bos-bos anda bahawa betapa kecewanya kami. Kerana kami diberi pilihan yang sebenarnya orang-orang yang nak pangkal pun lawyer rasanya. Tapi kami masih terpaksa memandang anda semua kerana soal bangsa dan agama. Teruskan. Itu dikatakan bahawa kalau mesej tu sampailah kepada pemimpin-pemimpin mereka, pilihlah yang berwibawa, yang pintar, yang bijak, yang paling tidak dapat berfikir secara jauh sikit. Faham. Itu yang kita mahukan. Apa yang diminta oleh rakyat adalah tak banyak sebenarnya. Bukannya berat sangat. Dalam tak kira dalam Parti Bersatu ke, dalam PAS ke, dalam UMNO ke, saya pasti ada mereka yang berkaliber. Cuma tidak diketengahkan. Cuba ketengahkan bahawa mereka ni hebat dalam bidang korporat umpamanya, ataupun dalam bidang profesional masing-masing umpamanya. Mereka boleh berfikir, maknanya berpandangan jauh. Tak guna lantik sebagai senator. Kami mahu mereka ni dilantik sebagai ahli parlimen. Mengikut salur yang betul. Sebab mereka mempunyai kuasa dan pengaruh. Jadi sebab itu dikatakan bagi saya itu harapan rakyat lah. Dan juga harapan saya supaya calon yang dipilih ni, ahli parlimen itu adalah berkualiti. Tidak lagi bercakap sembrono. Kadang-kadang malulah. Negara-negara jiran tengok kualiti ahli parlimen kita. Dan saya mahukan bahawa ada dasar-dasar yang keluar itu untuk membantu. Sekarang ini kita memerlukan dasar yang berani, dasar yang kreatif. Dan saya tak terkejut bila Haji mengatakan bahawa
oh baru hari ini saya tahu inilah menteri ini rupanya. Sebelum tak pernah keluar. Memang betul. Memang betul. Dan ini berlaku aja bukan setahun ini. Ianya berlaku dalam 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Sememangnya. Kerana menteri itu berada di situ bukan kerana kepakaran beliau. Tapi untuk memenuhi kuota politik. Ya, apa dia panggil kompromi dan komposisi. Ya. Itu yang dikatakan kita nak ubah sebelum pilihan raya diadakan untuk tak lama lagi. Terima kasih Dr. Azmi. Saya rasa menarik 1 jam 20 minit ni. Cuma kita tak belanja semua. Kita akan jemput di bulan Ramadan nanti lepas tarawih. Kita ada sikit minat. Kita akan sembang pula bila setiap hari Jumaat malam Sabtu malam Ahad kita nak mengisi. Kita akan panggil fikir sahur pula. Kita bawa fikir sahur ni selain daripada saudara nak tunggu waktu sahur, kita akan buat dengan Dr. Azmi banyak. Sebab saya rasa bulan Ramadan ni juga adalah bulan yang banyak isu berkembang. Kita nak kena stream banyak untuk galakkan orang daftar pada saya imunisasi. Garasi berasa concern kerana setakat ni hanya 3 juta lebih orang daripada kumpulan 9.4 juta warga emas ni. Hanya baru 3 poin lebih semalam. 3 poin lebih. 3 poin tapi lebih. keseluruhannya 7 juta. 9.4 keseluruhan. Keseluruhan. Tapi kata YB Khairi angka yang mendaftar hanyalah 3.4 juta baru. Jadi berarti ada lagi 60% lebih tidak mendaftar, hampir 70%. Itu 3.4 dah masuk 500 lebih ribu fasa 1. Berarti fasa 2 jatuh dalam 2.5 daripada 9.4. Ini adalah gambaran yang sangat rendah. Kita akan stream banyak kerana anda harus menerima hakikat bahawa YB Khairi telah mengeluarkan kenyataan bahawa sekiranya keadaan tidak begitu positif, kemungkinan dia akan menjadi wajib. Disebut dalam frasa tu. Google dan dapatkan dia telah menyebut wajib. Tapi itulah di Malaysia. Kerana orang lebih suka mengangkat benda lain. Perkataan story itu sepatutnya jadi lead. Sekiranya tiada kesukarelaan, kerajaan akan menggubal akta bagi mewajibkan suntikan. Ini bagi memastikan kita menjadi negara zon hijau. Jadi kami akan terus je jumpa doktor pada Ramadan selepas tarawih. Datanglah berkongsi-kongsi kerana saya rasa Ramadan ni akan ada banyak peristiwa yang memerlukan kita kerap juga berfikir. Jadi kita ada fikir-fikir sahur bulan Ramadan ni. Terima kasih banyak kepada doktor. Mungkin doktor ada seminit 2 pesanan untuk penonton Garasi. Ya, sebelum kita melangkau bulan Ramadan ini, harapan saya adalah kita jangan tutup minda kita dalam hal politik. Walaupun politik kita begitu toksik, saya sedaya upaya mengikut kemampuan saya untuk bercakap, memberi penerangan, walaupun ada orang yang tak suka. Bila saya baca Facebook Garasi, ada yang suka, ada yang tak suka, sama juga dengan Facebook saya. Tapi bagi saya adalah untuk memberi penerangan setakat kemampuan saya. Kita. Betul. Ya. Sebab sekarang saya dah pencen, tidak lagi bertugas dengan penjawat sebagai kekangan kerajaan. Kekangan saya itu agak longgar. Betul. Jadi sebelum ini kekangan itu agak longgar. Mungkin ada yang terfikir, Azmi sebelum ini bercakap tak seperti ini. Kita berbeza fasa sekarang. Betul lah. Fasa ketika menjadi penjawat awam, bercakap tu kena dikatakan ada kekangannya, ada susilanya. Ya, betul. Bila dah jadi pesara, maksudnya tidak ada kekangan lagi. Sebab tu saya suka lebih berterus terang dalam perkara ini. Terima kasih doktor. Kadang kita tak boleh lagi nak menganggap doktor kita orang seperti kita bukanlah penyanyi popular. Yang kita perlu menggembirakan semua orang. Kami hanya bercakap apa yang kami fikirkan untuk anda fikirkan. Anda tak bersetuju, kita pun tak ada rugi apa. Anda bersetuju pun kita tidak ada untung apa. Kita menjalankan khidmat yang kita patut berfikir dan juga bertukar-tukar fikiran demi kebaikan masyarakat, bangsa dan agama je. Berarti kalau saudara tak bersetuju, tak perlulah maki hamun, tuan-tuan. Anggap saya tak bersetuju. Saya tak bersetuju banyak dengan arwah bapa saya ketika dia hidup. Tetapi saya hormati dia kerana dia banyak menjaga saya. Saya tak bersetuju dengan bapa saudara saya semua. Tapi saya akan sentiasa mengiyakan kerana menghormati mereka. Satu perkara adalah saya tahu saya tak boleh masuk politik. Sebab apa? Bila orang kritik saya dalam Facebook, saya terasa teramat sangat. Kalau 2-3 hari lepas, Presiden PAS mengeluarkan dikatakan satu senarai. Bukan senarai, satu penerangan yang begitu panjang sekali mengenai kenapa muafakat nasional itu tak dapat diteruskan. Dan satu paragraf yang saya rasa saya terasa. Beliau mengatakan penganalisis politik ini macam saya tak dapat ungkap, tapi dikatakan duduk dan diamlah. Jangan banyak cerita. Anda semua bercakap di Dewan Kuliah, tidak pernah turun di lapangan, tapi bercakap memberi pendapat ini. Kami ahli politik turun di padang. Kami tahu apa yang berlaku di bawah. Tapi itu adalah sebagai satu tamparan tu pada penganalisis politik. Saya tak fikir dapat cakap macam tu, tuan-tuan. Ahli politik bukanlah raja bagi segala benda. Anda pun dipilih. Kami juga mempunyai kita juga mempunyai tanggungjawab kita.
Orang politik itu masalah dia tuan-tuan. Kepala dia besar, telinga dia besar, dada dia besar, otak dia kecil. Itu kadang-kadang tak gembira dengan orang politik. Kalau dia besarkan otak dia, tapi dia kecilkan badan dan kecilkan kepala dia, itu lebih size untuk kita. Terima kasih semua. Kita akan stream lagi dan saya beritahu saya ini adalah open lock. Saudara boleh saja tengok nombor telefon dan terus menghubungi Nuha Buku. Nanti kita akan tukar buku kerana kita rasa dah lama dengan buku ni. Kita akan tukar insya-Allah bila Prof datang lagi pada Ramadan nanti untuk fikir-fikir sebelum sahur. Tapi saya akan panjangkan fikir-fikir sebelum sahur hanyalah pada hari Khamis malam, hari Jumaat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad. Itu je kita akan 2 malam weekend yang kita akan panjangkan dan saya akan pilih tema-tema yang sesuai. Okey, dengan itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lepas dalam sesi jualan pada pukul 10.45. Terima kasih semua.